Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam perancangan Yuwana Usrah Show. Di mana dalam rancangan ini kita akan membincangkan isu-isu agama. Saya Said Fidaf dan bersama saya pada hari ini Ustaz Wanji. Khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah khair. Dalam rancangan ini kita akan membahaskan tafsir Al-Quran pada surah Al-Kahfi pada ayat yang keempat ya Ustaz. InsyaAllah. Okey, kita menyambung balik perbincangan kita daripada minggu lepas. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan kepada Ustaz untuk mentafsirkan Al-Quran pada ayat keempat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzili ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan ma lahum bihi min 'ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. Al-Quran itu sifat dia adalah memberi khabar ketakutan kepada mereka yang berkata Allah Ta'ala itu mempunyai anak. Tidak ada bagi mereka itu sebarang ilmu, dan ilmu itu juga tidak ada pada atuk nenek mereka juga. Amat besarlah ungkapan yang keluar daripada mulut mereka, dan tidaklah apa yang mereka perkatakan itu kecuali pendustaan. Sadaqallahul azim. Benalah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 4 dan ayat yang kelima. Okey, sebenarnya ayat yang kita baca ni kita sambung perbincangan kita yang lepas. Iaitu kita ada kupas dalam macam kita lepas dua ayat ayat yang ke 2 dan 3 kan. Okey, dalam perbincangan kita yang lepas kita ada sebut tentang bagaimana sifat Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjelaskan khabar ketakutan kepada orang-orang yang memperolok-olokkan Al-Quran, kepada orang yang penglipur lara. Penglipur lara sebab kita cerita itu ayat ni surah Al-Kahfi ni asal turunnya berkait dengan An-Nadhr bin Al-Haris. An-Nadhr bin Al-Haris bin Utbah. Dan dia ni adalah seorang penglipur lara yang tujuan dia berpenglipur lara itu adalah untuk mengalihkan perhatian terhadap kisah-kisah yang daripada Al-Quran. Okey, itu asal cerita dia kan. Jadi bila dia nak memalingkan orang daripada melihat Al-Quran, makanya di situ tu Allah Subhanahu Wa Taala memberi khabar ketakutan kepada orang sebegini. Tindakan korang macam ni bahaya sebenarnya. Itu boleh menterjebakkan diri kamu ke dalam neraka. Tapi Al-Quran ni sifat dia tak semata-mata dia menyebut berkenaan dengan khabar ketakutan, dia akan sebut juga khabar gembira. Jadi khabar gembira tu Allah Ta'ala sebut secara khususlah kepada orang yang beriman. Dan orang beriman ni sifat dia bukan semata-mata hati, dia mesti ada terimplikasi dari sudut perbuatan. Jadi perbuatan dia adalah amal soleh lah. Dan Allah Ta'ala sebut annalahum ajran hasana, bagi mereka itu, kepunyaan mereka itu adalah balasan pahala yang cukup baik. Dan sifat tu makithina fihi abadan, duduk dalam neraka tu kekal. Duduk dalam syurga tu kekal. Itu ayat Quran yang kita dah bincang itulah. Okey, jadi pada hari ni yang kita nak sambung ni pula ayat yang keempat. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang khabar ketakutan bersifat penglipur lara, itu sifat dia umum. Makanya dia khususkan lagi. Dia memang jadi kaedah dalam logik lah, terutama dalam logik. Apatah lagi kaedah itu digunakan dalam Quran. Kita ni kadang-kadang bercakap, kita ni bukan start dengan perkara yang khusus dulu, tapi kita sebut kaedah umum. Bila sebut kaedah umum, mahu kita perincikan kan. Contoh saya kata saya datang ke rumah. Lepas tu kita perincikan, di rumah itu saya buat ni kan. Betul. Dia memang menjadi satu kebiasaan dalam percakapan, perbualan ataupun kaedah logik pun. Dia ada sifat kita bercakap ni, kita bermula dengan umum, lepas tu kita perincikan. Ada pula satu lagi bermula pada khusus. Pada umum ada juga. Kan kalau orang belajar universiti tu dia panggil induktif dengan didaktif. Kan dalam istilah orang belajar Arab pula istiqra' dan istinbat. Tu istilah dia kan. Tapi kalau dalam istilah kita belajar universiti, kita buat tesis, dia panggil induktif. Satu lagi didaktif. Didaktif tu daripada khusus buat kesimpulan umum daripada yang khusus. Kan?
Tapi kalau induktif daripada perkara umum, lepas tu diperincikan. Setiap suruhan adalah wajib. Itu kan umum. Betul. Lepas tu kita kata Al-Quran kata semayang itu hendaklah kamu menunaikan solat, suruhan. Suruhan. Lepas tu puasa hendaklah kamu berpuasa, suruhan. Hendaklah kamu bayar zakat, suruhan. Jadi kan dia perinci daripada kaedah umum. Sebenarnya kaedah itu Quran dah ajar. Antaranya ayat yang kita baca ni lah. Sebab itu kalau kita tengok dalam ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala dia sebut, dia kata qayiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Memberi khabar ketakutan dengan azab yang pedih yang berada di sisinya, sisi Allah Taala, azab. Jadi disebut ba'san syadidan. Azab yang dahsyat itu sifat dia umum, dia tak perincikan lagi. Kan? Cuma dalam konteks ayat kita faham merujuk kepada penglipur lara. Makanya dalam ayat yang keempat ni Allah Ta'ala perincikan lagi apa yang dikatakan penglipur lara tu. Maka Allah Ta'ala sebut wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Iaitu Allah Ta'ala memberi khabar ketakutan kepada orang yang mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Tengok Ustaz, dalam surah Al-Kahfi ni bukan satu berkaitan dengan khabar gembira dan khabar buruk lah kan. Tapi juga banyak cerita kan. Ya, cerita. Kalau tengok sesuai dengan penglipur lara, kalau tengok zaman sekarang ni, orang yang sering cakap tentang Dajjal ke apa semua ni, mereka juga termasuk dalam penglipur lara. Kalau tengok dalam media sosial baru-baru ni, ada seorang mamat ni dia pergi announce yang putera mahkota Jordan tu Imam Mahdi. Ada Ada baru. 2-3 hari lepas. Itu masalah macam ni, kita orang sekarang ni kita banyak suka kepada cerita-cerita yang merepek. Dan kadang-kadang cerita merepek itu dijadikan sebagai sandaran hujah agama. Betul. Sebenarnya macam ni, itulah lebihnya Al-Quran. Kerana Al-Quran itu sifatnya, kita kalau nak pegang satu benda tu mesti fakta. Mesti fakta, data dan kesimpulan mesti betul. Sebab kadang-kadang ada data, kesimpulan kita belum tentu lagi betul. Kadang-kadang ada fakta, kita bandingkan fakta dan data, dapatan kita belum tentu lagi betul kan. Itu Al-Quran dipentingkan macam tu. Jadi kamu kena ada fakta. Yang kedua, kamu mesti ada cara faham yang betul. Sebab tu kalau orang belajar Islam tu kan, dia akan belajar tentang as-subut, dia panggil. Subut ni macam mana kita nak memastikan fakta itu adalah benar. Satu lagi dia panggil ad-dilalah. Dilalah ni macam mana kita nak faham fakta itu dengan cara yang betul. So ada fakta yang betul, tak semestinya kefahaman tu betul. Betul lah, betul. Kan? Saya masa contoh lah, cerita ni mungkin lucu Ada satu orang, dia buat satu kajian makmal. Dia pun potong, dia ambil katak seekor, dia potong kaki depan. Dua kan. Dia kata katak melompat, katak tu lompat kan. Mula-mula jauh lah lompat dia, tapi bila potong kaki kurang sikit. Dia punya jauh lompat tu. Dia pun potong kaki belakang. Bila potong kaki lompat, tak boleh lompat. Dia pun buat satu dapatan, katak kalau tidak ada kaki, katak ada masalah pendengaran. Kalau kita fikir dapatan tu salah tu. Kan? Dapatan tu salah. Walaupun faktanya betul, potong kaki depan, potong kaki belakang, lompat jauh tak jauh. Itu dia punya faktanya, data dia. Tapi bila kita pergi dapatan, belum tentu lagi betul. Kesimpulan kita buat tu belum tak ada kaitan pun dengan sebab dia tak melompat. Kan? Jadi begitu juga bila orang baca Al-Quran, yang pertama dah fakta. Quran ni dia menjelaskan fakta. Sebab itu bila penglipur lara, dia datangkan cerita yang betul. Macam kes surah Al-Kahfi kan. Datang penglipur lara namanya An-Nadhr bin Al-Haris, dia berlipur lara, cerita yang tak betul. Datang Quran bagi fakta 1, 2, 3, 4. Okey, dalam data tu dah ada dah. Persoalan dia faham tu betul ke tak? Tu pun satu tajuk pula kan. Itu yang kelebihan Al-Quran kalau kita nak bandingkan kepada yang lain. Okey, kalau kita tengok pada agama-agama berhala sebagai contoh. Kadang-kadang agama berhala ni, kenapa dia nak sembah makhluk tu binatang sebagai contoh. Kalau kita fikir, tak pernah sabar apa kau nak sembah binatang tu. Tapi disebabkan dia ada konsep cerita-cerita yang penglipur lara yang dianggap sebagai kepercayaan. Kan? Lembu itu ataupun Hanuman itu, dia adalah sifat memberi kemudahan pada orang. Dia ambil falsafah kemudahan itu, maka disembah pada binatang tersebut. Hanuman itu kan. Ada patung yang patung cinta dia panggil lah. Jadi patung cinta ataupun dalam terma orang Hindi dia panggil Manmohana. Terma orang Hindustan lah. Kalau terma dalam bahasa Tamil dia panggil Krishna. Jadi patung tu menceritakan sejarah percintaan.
Dan sejarah penciptaan itu pun tak ada fakta pun. Dia hanya cerita-cerita yang entah betul tak tahu. Kan? Khayal-khayalan. Tapi semangat penciptaan itu makanya dipatungkan lalu disembah. Maka dipanggillah sebagai patung Manmohana. Itu konsep agama berhala yang dah berlaku bukan era Islam, bahkan sebelum Islam itu dah berlaku. Jadi Islam datang ni dia nak buang benda macam ni. Sebab berkekalan sampai sekarang benda tu. Sekarang memang berlaku. Ada satu cerita yang penglipur lara tu kekal sampai beribu-ribu tahun. Sebab tu macam mana penglipur lara, cerita yang tak betul itu kadang-kadang dijadikan sebagai asas kepercayaan. Benda ni agama Islam tolak. Islam dia kata tak boleh. Kita agama macam ni tak boleh. Agama ni mesti fakta. Sebab penglipur lara ni kadang-kadang rekaan daripada orang. Bila rekaan pada orang bermaksud problem tu rekaan. Macam mana kamu boleh beriman, berkepercayaan kepada benda yang tak betul, bukan daripada fakta. Quran dia beza. Sebab tu Quran ni kalau kita baca, dia bukan semata-mata dia ajar kita cara berkomunikasi, dia bukan semata-mata ajar kita logik, tapi kadang-kadang dia ajar pada kita macam mana kita nak menilai satu fakta itu betul atau tidak. Dalam masa sama macam mana kita nak faham fakta itu dengan pemahaman yang benar. Itu lebih Al-Quran. Contoh macam ayat kita baca ni lah. Tengok, dia pergi cerita yang umum dulu tau. Wa yunziru ba'san syadidan min ladunhu. Dia sebut umum kan. Quran itu dia akan memberi khabar ketakutan, perkara dengan azab yang dahsyat. Yang azab itu ada di sisi Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala menentukan azab tu kan. Dan dia tak sebut lagi secara detail. Dia sebut ba'san syadidan, azab yang dahsyat. Konteks ayat melibatkan ada penglipur lara, iaitu An-Nadhr bin Al-Haris. Jadi itu tu dah bahaya dah kan sebenarnya. Cuma dia sebut ada yang lebih bahaya. Apa dia, penglipur lara tu sampai satu tahap boleh mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Tu besar tu pesan. Cara Quran dia olah kan. Sebab tu kalau kita baca, kita teliti, kita akan jumpa 1001 rahsia Al-Quran lah dari sudut tu kan. Itu yang pertama. Yang seterusnya Allah Ta'ala kata qalut takhadallahu waladan. Quran itu memberi khabar ketakutan kepada mereka yang mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Okey. Perbahasan kita awal hari tu, kita sebut surah Al-Kahfi ni diturunkan di Mekah. Ni kita cerita itu, dia turunkan di Mekah. Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala sebut memberi khabar ketakutan kepada mereka yang mengatakan Allah Ta'ala ada anak. Isu dia, siapakah dalam agama pada zaman tu yang mengatakan Allah Ta'ala ada anak? Kristian. Yahudi Nasrani lah. Yahudi Nasrani. Bahkan benda tu disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, waqalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah, berkata orang Nasrani Isa anak Allah. Kita tanya pula satu soalan. Kalau Yahudi dan Nasrani itu ada kepercayaan Tuhan ada anak, bukankah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan orang Yahudi dan Nasrani ini setelah Nabi hijrah ke Madinah? Kan? Di Mekah Nabi tak ada berkomunikasi terus dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau ada pun secara tidak langsung, bukan secara langsung. Yang langsung tu adalah apabila Nabi sampai dekat Madinah. Kita kata perbincangan kita awal hari tu, kita sebut surah ni diturunkan di Mekah. Tiba-tiba dia cerita berkenaan dengan dakwaan Tuhan ada anak. Itu Yahudi dan Nasrani. Maksudnya di Madinah lah kan? Madinah. Sebenarnya macam mana? Kan nampak ada percanggahan. Okey. Jadi kita kena clear penting memahami konteks ayat Al-Quran. Antara yang kita kena faham, sebenarnya mempercayai Allah ada anak ni, dia bukan semata-mata berlaku pada orang Yahudi dan Nasrani je. Sebenarnya agama lain pun ada kepercayaan. Bahkan orang Quraisy itu sendiri meletakkan kepercayaan Allah ada anak. Ada. Apa beza dia? Orang Yahudi dia mengatakan Uzair anak Allah. Uzair ni siapa dia? Salah seorang nabi di kalangan Bani Israel. Panjanglah cerita dia panjang Asal cerita Uzair ni jadi didakwa sebagai anak Tuhan ni sebab Uzair ni adalah orang yang dia adalah nabi yang sudah pasti hafal Taurat. Jadi satu hari dia berjalan-jalan sampai ke satu kebun. Dia tengok kebun yang cantik. Dia kagum dengan kebesaran Allah Ta'ala. Tepi kebun tu ada kubur. Dia pun tengok kubur, dia fikir macam mana Allah Ta'ala menghidupkan orang mati. Dia fikirlah. Bila dia fikir, Allah Ta'ala matikan dia. Bila Allah Ta'ala matikan dia tu, sehingga keluarga dia cari tak jumpa lah. Allah Ta'ala matikan dia. Jadi bila lama sangat kan, dah bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun, Allah Ta'ala hidupkan balik. Dia lebih kurang macam cerita Ashabul Kahfi juga kan? Lebih kurang. Ni ada angle, ada satu cerita yang lain lah. Okey, jadi bila dia bangun, dia tengok keldai tepi tu dah hancur, dah tak ada dah. Yelah ratus tahun
Ya, betul. Dia pun aku rasa aku tidur je. Dia fikir macam tu. Pendek cerita dia balik. Bila dia balik sampai kat kampung dia, rupa-rupa cucu dia pun dah tua dah. Dia tu dimatikan dan dibangkitkan dengan waktu berupa paras macam dimatikan. Muda lagi lah. Muda lah. Jadi bila balik tu orang tanya kau siapa? Dia berkata akulah Uzair. Dia kata Uzair mana? Uzair ni lama mati kan. Pendek ceritanya orang kata kalau kau betul-betul Uzair, Uzair ni hafal Taurat. Dia ingat Taurat. Taurat ni bukan kitab yang dia hafal. Itu kelebihan Al-Quran berbanding Taurat dan Injil. Orang tak hafal Taurat, orang tak hafal Injil, tapi Quran orang hafal. Dan janji Allah Ta'ala lah, Allah Ta'ala jaga Quran tu kan. Jadi bila Uzair hafal Taurat, itu ganjil. Yang hafal Taurat mesti Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi bila Uzair ni, dia kata dia Uzair, orang pergi test dia lah. Betul ke apa Taurat? Dia pun baca Taurat, orang cek tengok, betul. Jadi orang kata lah, Uzair dah ni. Jadi disebabkan dia mati begitu lama, kemudian dihidupkan balik, maka di situ tu menyebabkan timbul kepercayaan. Ni penglipur lara lah ni. Mengatakan Uzair anak Tuhan. Tu asal cerita dia. Tu Quran kata waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Tapi Ustaz, menarik kalau tengok orang Yahudi sekarang ni, adakah mereka masih lagi percaya Uzair tu anak Allah? Wallahualam, tak tahulah. Tak tahu. Sebab kalau tengok, saya pernah tengok kat ceramah orang Yahudi ni, dia punya rabai-rabai ni. Dia kata konteks ayat ni hanya merujuk kepada setengah Yahudi pada zaman tu je. Okey, sebenarnya memang ada debat berkenaan dengan konsep Yahudi, cara faham dulu dengan sekarang. Memang ada beza. Bahkan Nasrani itu sendiri. Kita boleh perincikan lah, sebab dia macam ni tau. Sebenarnya ada kaitan ayat ni. Nanti kita akan cerita kat bawah. Nanti akan sebut pada ayat kelima nanti. Nanti saya akan kupat kat situ lah. Tapi sebenarnya soalan tu memang menarik. Okey, kita cerita yang ni dulu. Okey, jadi kita sebut ada Yahudi, dia percaya Uzair anak Allah. Orang Nasrani, dia percaya Isa anak Allah. Batu Quran kata waqalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang Nasrani al-Masih. Masih ni Nabi Isa lah. Anak Tuhan lah. Kenapa Nabi Isa dipanggil sebagai al-Masih? Al-Masih pada perkataan al-masah, al-mashu, sentuh. Sebab dia boleh ubat penyakit buta dan penyakit sopak dengan sentuhkan tangan dia. Tu mukjizat Nabi Isa AS lah. Mukjizat Nabi Isa ni, kalau orang mata buta dia pegang, mata celek. Kalau orang kena sakit sopak, dia gosok dengan tangan dia, terus baik. Jadi perkataan al-mashu, mashu ni sentuh, maka dipanggil sebagai al-Masih. Dia dua al-Masih, Dajjal, al-Masih, Isa AS. Dajjal tu sebab apa Al-Masih? Sebab dia sentuh pun jadi. Sama lah konsep dia. Konsep dia sentuh semua jadi kan. Itu kan antara dia panggil apa, sihir yang ada pada Dajjal. Sehingga dia sentuh apa jadi. Orang tu sakit dia pegang sihat. Dia kata tak ada air dia pegang jadi air. Sebab dia mengaku jadi Tuhan kan. Sebab tu orang panggil Al-Masihud Dajjal. Itu ada dalam hadis lah, tak dalam Quran. Tapi kalau dalam Quran Al-Masih tu merujuk pada Nabi Isa AS. Okey. Cuba ada satu lagi kepercayaan di kalangan orang Arab Quraisy, dia percaya malaikat itu anak Tuhan. Malaikat anak Tuhan. Sebab orang-orang Arab ni dia ada satu kepercayaan tau. Ni cara fikir orang Arab lah. Sebab tu kita tengok orang Arab ni ada nama kilab. Kilab. Apa mana kilab? Kilab ni anjing lah. Kan? Kilabun, anjing-anjing. Kita pun kenapalah kau bawa nama anak anjing? Sebab dia ni ada cara fikir. Aku kalau dapat anak, aku nak anak aku ni boleh jaga kampung. Boleh selamatkan orang. Jadi dalam banyak-banyak binatang yang boleh jaga kampung ni anjing. Dia pun nama anak anjing. Ini apa, budaya Arab yang diamalkan dan sampai satu tahap dia bawa kepada kepercayaan. Dalam istilah agama dia panggil at-tafaul, sempena. Kita panggil sempena. Jadi masalah besarnya, dia ada percayalah konsep malaikat tu. Cuma dia kata malaikat ni kerja dia adalah menurut perintah Tuhan, membantu Tuhan. Jadi bila dipikir, kita ni bapa ada anak-anak ni kerja bantu kita. Malaikat tu anak Tuhan. Ni kepercayaan problem dia tu kan. Jadi kepercayaan mungkin permulaan dia lah sekadar sempena, tapi lah sekali jadi kepercayaan. Dan itu juga berlaku pada orang Yahudi, dan itu juga berlaku pada agama Nasrani lah. Yang kita akan detailkan nanti kenapa boleh keluar konsep anak tu, Tuhan tu kan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan, Quran itu juga memberi khabar ketakutan kepada orang yang berkata Allah ada anak. Itu khabar ketakutan pada mereka lah. Jadi kita kata kalaulah merujuk pada orang Yahudi dan Nasrani, itu macam di Madinah dah. Sedangkan ayat ni turun di Mekah. Tak, sebenarnya ayat ini turun di Mekah juga.
Lepas tu yang dikatakan mengambil anak adalah merujuk kepada orang Arab yang mengatakan mereka anak Tuhan. Maksud kepercayaan tu ada juga di kalangan ada di kalangan Arab. Macam okay. tu. Satu. Ada tafsiran yang kedua, kupasan yang kedua. Sebenarnya kita pun dah cerita pada peringkat awal dulu. An-Nadhr bin Al-Haris ni sebelum turun surah Al-Kahfi ni, dia ni adalah orang yang pengelipur lara yang dia ambil cerita daripada Farsi. Dia balik ke Madinah, sampai dia balik ke Mekah, dia tengok Muhammad SAW ni start mengajar dakwah, mengajak orang pada agama dengan cerita-cerita benar daripada Al-Quran. Dia fikir macam mana nak jawab Muhammad. Macam mana kita ni nak cantas cerita-cerita Muhammad. Jadi Muhammad di situ tu kita boleh pamerkan buruk. Antaranya adalah An-Nadhr bin Al-Haris, dia pergi ke Madinah. Dia pada masa tu dia pergi Yathrib kan. Dia jumpa dengan padri-padri Yahudi. Dia pergi tanya padri-padri Yahudi tentang ada tak kisah-kisah, cerita-cerita yang kalau kamu bagi tahu pada kami nak pergi tanya Muhammad, yang Muhammad kalau tak boleh jawab, kita boleh rosakkan Muhammad. Jadi maksudnya secara tak langsung kan dia ada berkomunikasi juga dengan Yahudi, si An-Nadhr bin Al-Haris. Okay. Jadi bila turun ayat ni, secara tak langsung tu dia dah menyindir kepada orang Yahudi. Okay. Walaupun diturun di Mekah. Walaupun turun di Mekah. Jadi dia macam surah Al-Kahfi ni dia sebagai standby untuk nak berhadapan dengan musuh di masa akan datang. Faham. Sebenarnya Quran memang banyak sifat dia macam tu. Kalau kita buka dalam antaranya surah Al-Qasas sebagai contoh, itu surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ni adalah surah yang nak menggambarkan kesiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum sampai ke Madinah. Padahal turun tu di Mekah hari. Surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum tu sebenarnya turun satu sebelum hijrah. Sebelum Nabi sampai Madinah setahun sebelum tu kan. Tapi dah turun ayat tu, surah Ar-Rum, Allah Ta'ala telah memberi isyarat yang orang Quraisy bakal kalah dalam perang Badar. Dia memang style like Quran. Quran ni memang style. Dia bukan semata-mata cerita apa yang sedang berlaku, tapi dia dah bercerita benda yang bakal berlaku. Itu kita kena detailkan dalam kuliah surah Ar-Rum lah. Tu akan datang insya-Allah kan. Okey, jadi kita nampak maksudnya di situ ada dua lah. Yang pertama, terus kepada orang Quraisy yang mempercayai malaikat anak Tuhan. Quran ayat ni memberi khabar ketakutan kepada mereka juga. Tapi dalam masa sama cuba menyindir kepada orang-orang Yahudi yang telah bagi maklumat kepada An-Nadhr bin Al-Haris, yang mana orang Yahudi itu ada kepercayaan Tuhan ada anak. Jadi Quran tu ni disindir sana. Kau kena ingat orang Yahudi macam itulah kurang lebih kan. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Okey. Yang seterusnya, sejak bila datang kepercayaan Tuhan ada anak? Satu soalan juga kan. Jadi kita nampak macam benda ni berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab Quran turun Allah Taala herdik lah kan. Tapi sejak bila kepercayaan tu ada? Apakah masa zaman Nabi baru start ada ataupun sebelum tu dah ada? Ada beberapa kupasan daripada ulama-ulama Islam. Antaranya ada seorang ulama di Mesir namanya Al-Imam Abu Zahrah. Dalam kitab tafsir dia, Zahratut Tafasir nama kitab dia. Dalam kitab tu dia bagi tahu kepercayaan Tuhan ada anak ni dah berlaku 300 tahun sebelum Nabi dilahirkan. Lama rupanya. Lama. Jadi kalau kepercayaan Tuhan ada anak 300 tahun sebelum Nabi dilahirkan, di situ tu kita nampak ada keseragaman dengan konsep orang mengatakan Isa anak Tuhan. Situlah sebab Nasrani punya start yang kata Isa anak Tuhan tu kan. Jadi kita nampak ada keirasan. Cumanya macam mana dia boleh datang kepercayaan itu dia ada beberapa lah tokoh-tokoh ulama Islam ni menulis. Ada satu tokoh sufi yang terkenal lah, Ibnu Arabi. Dia pernah tulis. Dia kata ini masalah besar dalam kepercayaan agama-agama dulu dalam memahami Tuhan. Yang ada beza cara memahami Tuhan mengikut syariat Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita ni bila kita sebut Tuhan, dia digunakan perkataan Tuhan dan hamba. Kita kan, kita ni hamba, Allah Ta'ala tu Tuhan, betul tak? Tapi bila kita sebut Tuhan, hamba dengan tuan, kita letak tuan dulu tuan dengan hamba, sikap kita ni apa? Kita buat kerja kerana jujur ke, ataupun kerana takut, ataupun kerana gaji? Kalau kita dengan tuan, majikan lah sebagai contoh, kita pergi kerja dekat satu syarikat, kita anggap majikan tu sebagai tuan, kita ni macam hamba lah untuk misal contoh. Sebenarnya kita pergi kerja ni, kita buat tu sebab kita sayang dia, bos tu ke, ataupun kita buat tu sebab kita nak dapat gaji pada dia? Sebab kita nak gaji. Kalau tak dapat gaji, buat tak? Tak buat. Betul kan? Jadi maksudnya di situ ada konsep takut kat situ. Tapi ada satu lagi, kita buat kerja untuk bapak kita, kita buat kerja untuk mak kita.
Kerana gaji ke atau kerana sayang? Kerana sayang. Sayang. Jadi macam mana konsep agama dulu, bertuhan itu dengan sayang. Yang kata konsep Yahudi dulu yang sebelum diselewengkan itulah. Konsep dia bertuhan dengan sayang. Jadi kita ni menyembah Tuhan bukan kerana takut kepada dia, tapi kita sayang dia. Jadi macam mana kita nak menampilkan sayang kita kepada dia, maka komunikasi dia adalah bapa dan anak, mak dan anak. Peringkat awal. Peringkat awal orang faham elok okey. Dia bukanlah mak betul, bukanlah bapa betul, tapi kita beribadat kerana sayang. Peringkat awal. Tapi lama datang generasi demi generasi dah tak faham konsep asal, last sekali kata Tuhan ada Tuhan ni bapa. Tuhan ni mak lah. Itu yang timbul Tuhan ada anak tu. Itu start permulaan kepercayaan. Walaupun konsep asalnya macam tak salah lah. Tak salah sebab ungkapan tu bapa dengan anak bukanlah bermaksud bapa betul. Bukan bermaksud mak betul. Tapi konsepnya di sebalik bapa dan mak itu kita buat benda tu dengan sayang. Tapi kita tak. Kita dengan takut. Sebab tu taqwa, ittaqullah, takut pada Allah. Kan? Jadi bila orang tanya pada kita, kenapa kamu semayang? Aku semayang ni sebab aku nak masuk syurga. Aku semayang ni aku tak nak masuk neraka. Betul kan? Di situ ada tajuk takut tu. Takut masuk neraka, takut tak masuk syurga. Takut kan? Maka takutlah kepada Allah. Tapi kalau kita tanya Nabi Muhammad memang tak masuk, memang confirm tak masuk neraka dan memang confirm masuk syurga. Kalau kita tanya kita, kenapa semayang? Sebab nak masuk syurga, sebab tak nak masuk neraka. Nabi Muhammad confirm tak masuk neraka, memang confirm masuk syurga. Takkan nak kata takut lagi, tak timbul isu tu. Maka Nabi kata afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak aku menjadi hamba tapi bersyukur. Hamba bersyukur, hamba yang berterima kasih. Sebab Tuhan dah bagi banyak nikmat pada aku kena ucap terima kasih. Macam kita dengan majikan tu banyak tolong kita. Kadang-kadang kita tak pergi kerja pun dia bagi duit, contohlah kan. Kadang-kadang kita ni masalah sakit lah apalah, dia tolong, dia zarah kita lah apa. Last sekali dia memang tuan kita, tapi kita sayang dia. Jadi ada sayang jugalah kat situ. Tapi selamat hamba dan Tuhan. Tapi bila sebut agama dulu, bapa dan anak, walaupun maksud di sebaliknya adalah sayang, tapi bila digunakan simbol adalah bapa, lama last sekali kata Tuhan ada, Tuhan bapa lah, Tuhan anak lah. Nabi guna perkataan hamba kan. Jadi itu dia panggil apa? Perbahasan yang kita nak faham perbezaan cara agama dulu dengan sekarang daripada sudut dua perkara. Satu dia panggil fizik dan metafizik. Sekarang ni cerita dia metafizik tapi dipahami secara fizik. Metafiziknya sayang tu. Macam kita sebut cium anak kita. Kita cium anak kita. Kenapa kena cium anak kita? Sedangkan kulit anak kita dengan kulit kita sama je. Baik cium tangan kita. Apa masalah? Tapi isu ni kita cium anak kita, ia bukan isu kulit. Yang kulit tu fizik dia. Metafizik dia sayang. Jadi tajuk sembah Tuhan ni, ungkapan katanya adalah sayang pada Tuhan. Sembah tu dalam keadaan sayang. Bapa dan anak fahamnya metafizik, sayang tu kan. Tapi bila mari generasi demi generasi, dia tak faham metafizik, dia faham pada fizik. Jadi Tuhan tu fizik tu lah, bapa. Itu masalah besar dalam beragama. Benda ni berlaku ni 300 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW, mengikut kupasan Al-Imam Abu Zahrah, ulama Mesir. Jadi Allah Ta'ala ni dia nampak benda tu memang berlaku agak ketara lah. Maka Allah Ta'ala bagi tahu wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Allah Quran itu juga sifat dia memberi khabar ketakutan kepada orang yang berkata Allah Ta'ala mempunyai anak. Okey, nampak dah mengarut dia tu kan. Mengarut dia kata anak. Penglipur lara tu dah bahaya dah. Tapi ada lebih bahaya, penglipur lara sampai kata Tuhan ada anak. Tu merepek banyak lah tu. Dia pergi meleret dia kan. Level paling tinggi tu. Habis ring kan, habis ring. Lalu Allah Ta'ala sebutlah kenapa jadi macam ni. Maka Allah Ta'ala kata ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, kata Allah. Tidak bagi mereka itu sebarang ilmu, dan juga bapa-bapa mereka pun tidak mempunyai sebarang ilmu. Jadi maksudnya dakwaan mengatakan Tuhan ada anak itu bukan ilmu, itu khayal. Sebab sifat bagi ilmu ni apa? Dia kena faham tu penggunaan ilmu dalam bahasa Arab kan. Orang jahil itu dia ada pengetahuan. Tapi kita, walaupun dia ada pengetahuan, kita tak kata dia orang alim. Betul tak? Betul. Dia ada pengetahuan, tapi pengetahuan dia merepek lah. Jadi ataupun kita orientalis, dia buat kajian Al-Quran, kaji Quran, kadang dia syarah Quran sedap pada kita lagi. Tapi cara kupasan Quran, kandungan tu salah sebenarnya kupasan dia.
Boleh tak kita nak kata orientalis yang pakar Al-Quran dengan cara pemahaman yang salah itu sebagai orang alim? Tak boleh. Sebab apa? Sebab ilmu ni mesti ilmu benar. Itu buat ilmu. Kan? Sebab kan ada beza antara ilmu maklumat. Maklumat lain. Kita dapat maklumat. Ramai orang dapat maklumat. Tapi apakah maklumat itu benar-benar ilmu? Belum tentu. Maklumat belum tentu benar lagi kan? Sebab itu Allah Ta'ala kata malahum bihi min ilmin. Tidaklah bagi mereka itu sebarang ilmu. Ilmu tak ada. Kita maksud ni diorang tidak ada pengetahuan. Kalau kita nak kata tak ada pengetahuan pula, orang Arab Quraisy ni businessman, kaya-kaya. Mestilah orang macam ni hebat dari sudut pengetahuan, paling tidak pun ilmu berniaga. Tidak takkan boleh jadi jutawan kan, betul tak? Betul. Bahasa adalah ilmu. Tapi Quran kata malahum bihi min ilm. Tak ada ilmu sebenarnya. Kenapa? Maksud ilmu di sini adalah ilmu yang benar. Barulah layak dipanggil sebagai ilmu. Yang kita kata orang alim tu maksudnya dia dapat ilmu yang benar. Ilmu tu mempengaruhi kehidupan dia, menyebabkan dia jadi orang bertakwa. Itulah dia kata sebagai alim, ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, Quran kan. Orang yang takut pada Allah tu adalah ulama. Kenapa takut dengan Allah tak dengan ulama? Sebab dia dapat ilmu yang benar. Kerana ilmu yang benar itulah terlahir perbuatan yang betul. Betul tak? Tapi kalau kita ada ilmu yang tak benar, takkan perbuatan kita betul. Sebab faham pun dah salah. Kan? Dia mesti bermula ilmu yang benar, maka datanglah amal yang benar. Ada ilmu yang benar, amal belum tentu lagi benar. Sebab dengan ilmu yang benar, tapi dia laksanakan amal itu bukan berasal pada ilmu, walaupun dia tahu. Tapi hawa nafsu dia tak benar juga kan? Tak benar. Tapi kalau kita nak dapat amal yang benar, mesti daripada ilmu yang benar. Itu syarat. Dapat ilmu yang benar, maka dapatlah amal yang benar. Jadi bila orang alim dikaitkan dengan takwa pada Allah. Kenapa? Sebab orang alim, ilmu yang benar mempengaruhi kehidupan dia, maka perilaku dia berasas pada ilmu yang benar tadi. Maka jadilah amal soleh. Sebab tu penggunaan alim. Kan? Jadi dalam ayat ni dia kata malahum bihi min ilm. Orang Arab kan bisnes hebat. Alim lah tu. Bukan kata tak, ilmu dia tak betul. Maka itu dikategori sebagai tidak berilmu. Nampak? Penafian itu pada ilmu malahum bihi min ilm. Tak ada ilmu. Bukan sekadar tu, wala li abaihim, bahkan terhadap ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka pun tak ada alim, tak ada ilmu. Sebab apa? Allah Ta'ala menafikan ilmu kerana semua tu datang daripada khayalan. Khayalan, kejahilan. Yalah pengelipu lara tu kan khayalan. Itu bukan ilmu. Walaupun kita dengar seronok, kita dengar sedap, itu bukan ilmu. Dengar, tapi ilmu tak ada. Tak ada, itu bukan ilmu. Kita tak boleh kata itu ilmu. Kita boleh kata mungkin itu sekadar maklumat. Maklumat ni betul tak betul? Jadi tak betul. Kalau betul, ilmu. Faham Faham. Beza. Betul penggunaan kata wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka tu tak ada ilmu, wala li abaihim, begitu juga ibu bapa mereka. Tok nenek mereka dululah. Kita faham, rupanya kepercayaan Tuhan ada anak tu datang daripada khayalan. Okey, sambungan ayat. Bila dah jahil, dah lah tak betul. Dok cakap juga benda tak betul tu. Maka Allah Ta'ala kata kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kata Allah, teramat besarlah perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Jadi dah lah khayal lagi cerita ke orang. Dia kalau kita ada kepercayaan mengarut, kita simpan seseorang, kita je sesat. Tapi kalau kita cerita dekat orang, dia sudah melibatkan kepada pihak yang lain. Yang lain tu pula kalau dengar, dia boleh fikir, dia tolak lah. Tapi kalau tak boleh fikir, dia pun percaya. Dia percaya. Dah jadi dua dah. Yang tu pula pergi cerita ke orang tiga. Kalau orang tu boleh tolak, tahan. Kalau orang tu terima, dah tiga dah, 4 dah, 5 dah. Di situlah tersebarlah kepercayaan sesat. Ini juga menarik kalau kita apply pada zaman sekarang ni, amaran ni. Maknanya kira masih relevan. Zaman di mana teknologi makin berkembang, kita nak sebarkan kesesatan tu makin mudah. Tulis je sikit, sebar kan. Semua kan. So, fake news dia panggil. Fake news kan. Jadi bila dah buat satu kesesatan datang daripada khayalan, pergi cakap ke orang, bermaksud bahaya tak bahaya tu bukan kau je dah sesat, kau telah menyebarkan kesesatan. Betul. Sebab tu Allah Ta'ala kata kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Amat besar perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Besar tu kesan tu. Kalau disimpan dalam mulut dia, okey, ni tak keluar. Ayat Quran tersebut takhruju kan, keluar min afwahihim, daripada mulut. Keluar tu karut dah. Start jadi masalah lah tu. Jadi tak pelik Allah Ta'ala marah. Tak peliklah Quran ni memberi khabar ketakutan. Sebab bahaya ni. Itu kata Allah. Dan Allah Ta'ala kata in yaquluna illa kadhiban, tidaklah apa mereka perkatakan itu kecuali pendustaan, dusta.
Jadi penglipur lara ni sebenarnya cerita dusta. Ingat situ. Kadziban Quran kata kan. Itu cerita bohong. Bohong yang sudah menyebabkan kepercayaan lagi besar lah. Dan cerita-cerita bohong ni bagi saya lah, orang macam suka nak dengar. Tambah-tambah kalau penceramah tu suka macam buat sedih ke apa kan, muzik sikit, orang suka dengar, pandai dengan ilmu kan. Dia banyak ilmu. Rasa ni problem macam ni. Di kebenaran ni dia susah untuk tersebar. Kalau kita cakap base pada fakta, orang tak berapa nak dengar. Tapi kalau cerita tu tak betul, orang mudah nak terima. Betul. Kalau kita fikir kenapa agak ni cuba kita fikir ni. Saya punya pandangan ni macam ni. Manusia ni, Tuhan anugerahkan kepada manusia tu ada akal. Akal ni adalah pengikat. And akal ni daripada perkataan aqala. Aqala ni ikat. Okey. Dia orang Arab pakai serban, lepas tu dia letak keliling tu. Orang kita panggil ega. And ega ni sebenarnya sebutan orang Saudi. Sebab qaf sebutan orang Saudi jadi ga. Lahman baqar, lahmul baqar. Baqar tu lembu kan. Dia sebut bagar. Tengok Arab Yaman sebut. Jadi aqala ikat, kalau qaf jadi ga, agal. Jadi dia punya apa dia panggil tasrif dia lah. Aqala yuaqilu aqil iqalan. Tu kalau orang belajar ilmu saraf fa'ala yufa'ilu fa'il fi'alan. Aqala yuaqilu fa'il fi'alan. Jadi agala yuaqilu aqil iqalan. Iqal. Kita sebut ega orang Melayu sebut. Iqal tu maknanya tali pengikat. Jadi bila letak serban, kita letak tu serban tu kalau tiup angin pun tak terbang. Ikat, iqal. Lepas tu orang Arab panggil otak kita tu, bukan otak lah, akal tu dia panggil akal. Kita pun panggil akal. Sebab apa? Sebab akal ni adalah pengikat. Kita ni merewang, akal tu ikat balik. Tak betul ni. Akal pengikat. Tu akal. Manusia ni ada tali pengikat dia, namanya akal. Tapi dalam masa sama ada yang tukang rewang-rewangkan dia tu, namanya nafsu. Nafsu. Jadi sebenarnya nafsu ni sifat dia lebih bebas daripada akal. Tiba-tiba cerita tak benar, ini mana suka? Akal suka ke nafsu suka? Nafsu suka. Sebab tu dia mudah tersebar. Dia mudah diterima berbanding cerita yang benar. Sebab benar ni dia mesti dikaitkan dengan akal. Sebab akal tu pengikat. Itu keseragaman di antara akal dengan wahyu. Akal ni menentukan satu cerita tu benar ataupun tidak. Nampak? Itu pentingnya akal. Nafsu tu memang ada dalam diri manusia. Betul tak? Betul. Nafsu. Bahkan Quran kata inna nafsala ammaratan bisu. Nafsu itu sifat dia menyuruh untuk melakukan kejahatan. Akal dia tarik balik. Ni kalau buat jadi macam ni. Orang kalau dia benar-benar berakal, antara ciri-ciri orang berakal adalah dia akan memikirkan implikasi. Itu orang berakal. Orang yang tak menggunakan akal, dia tak akan fikir implikasi kalau dia buat satu benda. Betul tak agak-agak? Orang berakal sifat dia macam tu tau. Dia macam orang pergi belajar universiti, kalau orang tu benar-benar berakal, dia akan fikir dapat sijil, maka belajar betul-betul. Tapi kalau orang yang tak fikir sijil, akal dia tak guna, masuk sini belajar pun tak apa, malas. Budak-budak yang budak-budak yang akal dia belum berfungsi dengan cara baik. Antara caklat dengan sijil, dia rasa mana lagi besar? Caklat lagi. Lepas tu tak pergi sekolah, malah lagi sekolah. Dia tak nampak keistimewaan sijil tu. Tapi kalau orang berakal, dia nampaklah keistimewaan sijil tu. Sebab dengan sijil ni kita mudah kerja akan datang bla 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 kan. Jadi itu orang berakal. Budak-budak tu kurang berakal dia kan. Jadi akal dia ni sifat dia adalah untuk mengikat, menarik, untuk kita fikir kan. Makanya bila sebut berakal, dia akan fikir implikasi. Itu orang berakal. Orang yang benar-benar berakal ni, yang Nabi ajar tu, dia fikir alam akhirat. Sebab implikasi akhirat. Itu benar-benar berakal. Kalau kita fikir, orang cerdik itu memikirkan, kalau belajar universiti dia fikir habis belajar dapat sijil. Kita rasa orang ni dah berakal lah. Tapi lebih berakal kalau dia bukan fikir sekadar 4 tahun, dia fikir sampai ke mati. Itu lebih berakal itulah sifat akal. Akal ni penting. Tapi ada satu lagi yang lebih merewang, itu adalah hawa nafsu. Yang tu mudah diterima oleh manusia. Makanya bila sebut cerita bohong, dekatlah dengan hawa nafsu. Cerita sentimen, dekatlah dengan hawa nafsu. Kita ni pula guna line akal, cerita yang benar, rasional. Agak susah lah orang nak terima lah. Sebab yang akal ni nak fikir lagi kan. Nak fikir. Yang nafsu tu dengar je, terima. Lepas tu macam mana kita nak atasi benda macam tu? Sebenarnya dalam perbahasan tasawuf ada bahas. Kita ni ada tahap nafsu kan. Satu nafsu amarah, nafsu yang menyuruh untuk melakukan kejahatan. Tapi kadang-kadang nafsu ni
walaupun susah untuk kita melakukan kebaikan kerana tentangan daripada hawa nafsu, tapi kalau lama dah jadi kebiasaan, last sekali dia jadi nafsul mutmainnah dia panggil. Nafsu yang cenderung untuk melakukan kebaikan, yang kalau kita buat kejahatan kita tu rasa bersalah. Ada. Tak, kita fikir logik kita simple je. Kita tak pernah menipu, tak pernah mencuri lah sebagai contoh. Tak pernah mencuri. Tiba-tiba hari mula-mula kita mencuri. Agak-agak apa jadi pada diri kita? Gelisah. Ya, aku mencuri ni, aku tak pernah mencuri. Sebab apa? Sebab dah terbiasa dengan tidak mencuri. Orang yang selalu sembahyang awal waktu, sembahyang subuh waktu, sembahyang subuh waktu, sembahyang zuhur waktu, tiba-tiba hari tu sibuk buat kerja. Lepas tu dia dengar azan, alamak kerja tak siap, tak apalah sekejap aku buat. Yang dia selalu waktu, hari tu jadi macam mana dia bila dia buatkan sembahyang, dia gelisah. Orang tu disebab sembahyang dia dah ada nafsul mutmainnah. Nafsu tenang, dalam maksud tenang dalam melakukan kebaikan. Nampak? Manusia ada macam tu. Manusia ada sifat macam tu. Dia bukan semata-mata kebaikan, bahkan kejahatan pun macam tu. Kan? Kita ni air kencing boleh ambil segelas minum? Tak boleh. Muntah. Last sekali macam mana buat? Dia pergi ajar minum satu sudu kecil. Mula-mula nak termuntah lah, ambil gagah dulu. Seminggu hari-hari boleh minum satu sudu sehari. Lepas tu minggu kedua dia ajar dua sudu. Tiga sudu. Minggu ketiga 3 sudu. Last sekali satu gelas minum. Sebab membiasakan diri dengan kejahatan, membiasakan diri dengan kebaikan. Jadi kita ni bila tersebut orang ada nafsu al-ammarah, nafsu jahat, maka cerita bohong dia dengar dia terima, cerita benar tak boleh nak terima, sebab dia nafsu nafsu ammaratun bisu. Tapi kita kena didik masyarakat dengan dengan benda-benda baik, biar dia terbiasa baik sehingga benda baik tu sebati dalam diri dia. Bila sebati dengan diri dengan kebaikan, makanya dia ni bila dengar cerita bohong dia susah nak terima. Ya ke? Yang ni dia panggil nafsul mutmainnah dia panggil. Itu kita kena buat. Dan sebenarnya kalau kita bincang kerajaan Madani, inilah Al-Farabi pernah sebut dalam kitab dia Madinah Fadilah untuk membina kota yang bahagia. Dia sebut sebab bila sebut Madani Madinah Al-Fadilah, Al-Madinatul Fadilah, kota bahagia, kata Al-Farabi, iaitu bukan semata-mata pembangunan yang baik, tapi macam mana kita membina masyarakat yang jiwa dia dekat dengan kebaikan. Tu konsep dia. Wallahu a'lam. Okey, jadi jangan tu kupas ke lain banyak. Alhamdulillah kita telah pun tamat kupasan ayat ke-4 dan ke-5. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi ayat ke-6 bersama dengan Ustaz Wanji juga, insya-Allah. Jadi jangan lupa like, share di semua platform sosial media kami. Hingga jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.